Didik TV KPM. Okey Akmal dan murid-murid di rumah, untuk hari ini kita akan masuk kepada ciri-ciri lakuan motor involuntary dahulu. Okey. Kita tengok yang pertama. Ciri yang pertama iaitu lakuan motor tanpa kemahiran. Dia juga dikenali sebagai lakuan motor tanpa kemahiran. Yang kedua, lakuan motor yang dihasilkan secara luar kawalan. Baik. Okey, dan yang ketiga, pelaku tidak mampu untuk memilih atau memodifikasikan sebarang lakuan. Baik. Maksud di sini ialah pelaku dia tidak boleh memilih apa yang dia hendak lakukan ataupun memodifikasikan. Maksud di sini dia tidak boleh mengubah apa yang dia hendak lakukan. Oh, okey. Itu maksud dia. Baik. Kemudian, saraf pusat yang terlibat dalam lakuan motor involuntary ialah saraf tunjang sahaja. Okey. Okey. Contoh pergerakan yang melibatkan lakuan motor involuntary ini iaitu sentakan lutut, sentakan tangan atau kaki apabila terkena benda panas. Oh, cikgu, saya pasti murid-murid tertanya-tanya. Sebenarnya saraf tunjang ni dekat belah mana, cikgu? Akmal tahu saraf tunjang kat mana? Saya nak tanya cikgu dulu. Cikgu dulu. Okey. Saraf tunjang ni dia berada di dalam tulang belakang kita. Oh, okey. Iaitu tulang turus vertebra. Oh. Okey, tulang belakang kat mana, Akmal? Dekat sini. Ya, betul. Okey, murid-murid di rumah ya. Okey, right. Okey. Okey. Seterusnya, bagi memantapkan lagi pembelajaran kita pada hari ini. Okey, Akmal nampak kan? Ada gelas dekat atas tu. Betul? Okey. Cuba Akmal pegang gelas tersebut. Hui, cikgu. Pegang je, tak payah minum. Pegang je. Berasap ni, cikgu. Berasap? Cuba pegang je. Hai. Okey, saya pegang, cikgu. Wah. Apa yang Akmal rasa? Panas. Panas. Bila panas, apa yang tangan Akmal buat? Dia terus secara automatiknya tangan saya macam ni, cikgu. Macam mana tu? Macam tu, cikgu. Dia macam, tentu. Maknanya di situ berlakunya tindakan refleks. Ingat lagi tak tadi? Masa kita main badminton. Janganlah cerita, cikgu. Malu Jangan saya, cerita. cikgu. Okey. Okey. So, di sini kita dapat mengetahui bahawa apabila contoh terkena atau terpegang benda panas, tangan kita akan cepat bertindak. Betul. Bagi mengelakkan tangan kita cederalah. Yap. Okey, itu yang dimaksudkan dengan ciri-ciri lakuan motor involuntary. Harap murid-murid di rumah fahamlah. Okey. Faham, cikgu. Okey. Baik. Seterusnya? Okey. Tadi ciri-ciri lakuan motor involuntary. Sekarang kita masuk pula kepada ciri-ciri lakuan motor voluntary. Okey. Apa tu? Apa tu? Okey, kita tengok satu persatu. Lakuan motor voluntary ini juga dia dikenali sebagai lakuan motor berkemahiran. Akmal tahu apa itu kemahiran? Kurang pastilah, cikgu. Kurang pasti ya. Tak apa, nanti cikgu terangkan. Cantik. Kemudian yang kedua, lakuan motor yang dihasilkan secara sedar dan dalam kawalan. Maksud di sini perbuatan ataupun lakuan yang kita lakukan tadi, kita berada dalam keadaan kita sedar. Dan perbuatan tersebut dalam kawalan kita. Okey. Yang ketiga, pelaku mampu memilih dan menentukan sama ada untuk melakukan sesuatu pergerakan atau sebaliknya. Kemudian, hasil lakuan dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti tahap kemahiran dan pengalaman pelaku tersebut. Maksud di sini ialah lakuan ataupun pergerakan yang akan dihasilkan dia bergantung kepada tahap kemahiran seseorang tersebut. Okey. Saraf pusat yang terlibat dalam lakuan motor voluntary ialah otak dan saraf tunjang. Alright. Okey, tadi saraf tunjang kita tahu dekat tulang belakang dikenali sebagai turus vertebra. Otak kat mana, Akmal? Sini, cikgu. Yes, betul. Pandai, Akmal. Okey, contoh pergerakan untuk lakuan motor voluntary iaitu berlari, menulis. Lagi mungkin Akmal boleh tambah rasa-rasa? Berlari, menulis, berjalan. Berjalan lagi?
Merangkak. Merangkak, betul. Melompat. Melompat, betul. Banyaklah cikgu. Banyaklah kan? Okey, betul. Alright. Okey, ini adalah ciri-ciri lakuan motor voluntary. So, kita buat untuk menambahkan pengukuhan. Bagi ni, kita cuba buat aktiviti menangkap bola softball. Okey. Siapa yang nak tangkap, cikgu? Akmal tangkaplah. Saya, cikgu? Ya, betul. Cikgu akan baling. Saya sebagai wakil sekolah, cikgu. Okey. Apa tu? Apa tu Akmal pakai tu? Ini, cikgu. Untuk glove. Ni glove, cikgu. Ya, untuk sukan Softball. Biasa main kat sekolah? Biasa main kat sekolah softball? Okeylah. Okeylah. Okay. Alright, so Akmal dah bersedia? Boleh, cikgu. Boleh saya ke depan, cikgu? Okey, boleh. Takutlah terjadi apa-apa kan. Saya akan ke depan dan akan menangkap bola softball yang akan dibalik oleh Cikgu Hafizah kita. Okey, cikgu. Okey. Dah ready Akmal ya? Okey, cikgu. Ready? Ya, saya baling kuat ni tau. Okey, ready ya? Okey, cikgu. Sedia. Tangkap. Sok. Oh, hebat. Wow. Penuh bergaya. Ya, cikgu. Ya. Kuat sikit. Kuat lagi? tak ada. Okey. Cukuplah sekali. Cikgu, sebenarnya apa yang kita baru buat ni, yang saya tangkap bola softball ni, ada kena-mengena ke dengan lakuan motor voluntari ni, cikgu? Yes, yang ni nak dimasukkan pergerakan tersebut iaitu kita menangkap tadi dia melibatkan lakuan motor voluntary seperti mana yang kita dah belajari tadi murid-murid di rumah ya. Okay, kita boleh nampak di sini dia merupakan lakuan motor yang berkemahiran. Maknanya kemahiran di sini perlu ada latihan. Perlu ada kata kemahiran dan training lah untuk menghasilkan pergerakan tersebut. Okey, faham cikgu. Okey. Alright. Seterusnya. Okey. Akmal dah ready untuk latihan pengukuhan ni. Saya yang jawab ke cikgu? Iyalah. Boleh. Kita berdua je sekarang. You tak ya juga. Takkan belajar di rumah kan? Ya. Belajar di rumah pun boleh juga menjawab. Baik, cikgu. Alright. Okey. Dah ready ya? Sedia? Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Soalan berdasarkan maklumat berikut. Okey, pernyataan dia. Lakuan berlaku secara luar kawalan. Pelaku tidak mampu memodifikasikan lakuan. Okey. Berlaku secara spontan dan singkat. Baik. Manakah yang merujuk kepada pernyataan di atas? Okey. A. Pergerakan voluntary. Okey. B. Pergerakan lokomotor. C. Pergerakan involuntary. Okey. Dan D. Pergerakan terkawal. Okey, cikgu bagi masa lebih kurang 2 saat cukup? Dapat dah jawapan ni, cikgu? Dapat dah jawapan. Bagus. Bukan apa, cikgu. Saya nampak ciri-ciri yang bila dia ada je dekat soalan itu, iaitu dia mengatakan berlaku secara spontan dan singkat, semestinya involuntary, cikgu. Itu ciri-ciri kuat yang mengatakan jawapan saya adalah C, cikgu. Betul C ya? Ya, saya pasti, cikgu. Anda pasti? Pasti 100%. Okey, betul Akmal. Jawapan dia adalah pergerakan involuntary. Kita tanda sikit macam tu. Sebab ciri-ciri dia ada dekat situ, cikgu. Okey. Alright. So, harap-harap murid di rumah dapat mengetahuilah jawapan tersebut. Okey. Seterusnya. Rajah menunjukkan satu aksi dalam permainan bola tampar. Okey. Akmal biasa main bola tampar tak? Lama dah tak main, cikgu. Lama tak main Lama tak main, cikgu. So, itu rajah dia. Kita boleh nampak. Okey. Dia sedang ingin membuat rejaman. Aksi rejaman. Okey. Apakah jenis lakuan motor yang ditunjukkan dalam rajah 6? Okey, kita tengok jawapan dia. A. Generic. B. Voluntary. C. Involuntary. Dan D. Tanpa kemahiran. Asal kita nak bagi pelajar di rumah jawab ke? Macam mana? Nak jawab ke? Nak Abang Akmal juga? Diorang nak saya juga yang tolong ataupun wakil mereka untuk jawab soalan ni, cikgu. Oh, ya ke? Okay. Ya, cikgu. So, jawapan Akmal?
Jawapan saya cikgu ini kalau saya jawab betul mesti saya akan dapat reward, betul cikgu? Betul. Tadi dah dapat 1. Ya. Okey. Kalau dekat sini murid-murid, tadi cikgu ada cakap kan, apakah jenis lakuan motor? Saya rasa B cikgu, voluntary cikgu. Voluntary Yap, sebab Okey. ciri-ciri dia Kenapa? kan salah satu kan ada yang kemahiran. Okey, Macam betul. tadi cikgu cakap ada berlari, kita lompat, Ya. kita macam tu nampak tu. Dia main bola tampar. B lah ni cikgu, lakuan B, motor. Jenis lakuan motor adalah B, voluntary cikgu. Okey, Rafael, murid-murid di rumah macam mana? Setuju ke tak setuju? Kalau setuju angguk, kalau tak setuju giling kepala. Dia orang angguk. cikgu. Semua angguk. Semua Okey, angguk, betul. cikgu. Jawapan dia voluntary. Okey, disebabkan kena Ikmal. Ya. Dapat jawab dengan betul. Aha. Okey, dekat atas tu ada reward. Banyak ni cikgu. Ada banyak. Okey. So, sila tampal dekat reward chart di atas. Ya. 1 ke 2 cikgu? Tadi dia jawab berapa? Tadi dah 1, ini Okey. 1, dah 2 betul. 2. Ya, baiklah. Jadi inilah reward yang saya akan tampal di reward chart sebelah kanan saya. Saya pilih mana-mana boleh cikgu? Boleh mana-mana saja. Okey, 1 saya akan tampal excellent. Okey, dan lagi 1 adalah ini dia. Good job boleh cikgu? Okey. Okey, boleh cikgu saya tampal dekat sini. Okey, jadi saya dapat dah 2 reward untuk segmen kali ini. Okey, cikgu. Ya. Sebenarnya untuk soalan ini kan, Ya. saya pasti murid-murid juga ada melakukan kesilapan. Betul. Dengan diorang tak baca soalan ke ataupun dia tengok gambar rajah je, dia tak baca soalan, Betul. terus jawab. Macam mungkin cikgu boleh kongsikan juga antara Okey. tips and tricks ni juga cikgu. Okey, kebiasaannya sekiranya kita ingin menjawab soalan, pastikan soalan tersebut kita baca sekurang-kurangnya 2 kali. Bagi betul-betul faham. Okey. Kemudian kita lihat apa kata kunci dia. Contoh dekat soalan ni kita boleh nampak kata kunci dia apa? Dari mana nampak? Jenis lakuan motor. Ya, jenis lakuan motor bergantung kepada kita punya gambar rajah tadi tersebut. Okey. Okey. So itulah jawapan dia, voluntary. Didik TV KPM